A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Li. Oh, sebentar. Li bagi allazina orang-orang yang yu'luna. Ni fi'il mudhari jamak. In yu'luna ni dari uh, ila. Ha. Ila ini maksudnya orang yang bersumpah. Juga bermaksud orang yang melingah-lingahkan atau memperlambat-lambatkan. Tapi dari segi istilah, ini maksudnya ilah tadi, dia meninggalkan isterinya tanpa ada ikatan. Itu maksudnya dari segi istilah. Min dari nisa'i, wanita-wanita, him, wanita-wanita mereka. Tarab busu, maknanya mereka harus memberi tangguh atau harus menunggunya arba'ah 4 ashhur. Ashhurin maksudnya bulan. 4 bulan. Arba'ah ashhurin 4 bulan. Fa maka in jika fa'u ini fa maksudnya dia katakan fa ini pun maksudnya kembali atau untuk berdamai. Itu maksudnya fa'u. Jadi istilah dalam di sini istilah dia adalah yang kembali untuk mengadakan perdamaian. Fa'u juga boleh bermaksud ada kerjasama antara kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian. Itu maksudnya juga. Fa maka sesungguhnya, inna sesungguhnya Allah Ghafur Maha Pengampun, Rahim Maha Penyayang. Jadi terjemahannya yang mudah, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin. Ini buat orang-orang yang meninggalkan dari kalangan isteri-isteri mereka, maka bagi mereka perlu sampai boleh masa itu boleh berlaku di masa menunggu atau tempoh selama 4 bulan. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Maka jika ianya mahu kembali, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ayat ini kita dah belajar sebelum ini tentang ada sumpah-sumpah kan, ada sumpah-sumpah yang tidak berlaku, yang tidak jelas, yang tidak boleh diguna pakai. Jadi di sini ada juga orang-orang yang sengaja meninggalkan isterinya, bersumpah meninggalkan isterinya, tapi tidak mahu menceraikannya. Cuma bersumpah, aku tak akan bercampur dengan kau. Aku tak akan bersama dengan kau. Contoh macam tu. Jadi dia berkata dia tidak mahu bersama dengan isteri-isteri mereka. Jadi isteri itu nanti terbiar tergantung. Tidak tahu. Jadi di sini Al-Quran mengajarkan kalau ada kaum lelaki yang berbuat demikian terhadap isteri-isterinya atau wanita-wanitanya, jadi mereka hanya ada tempoh selama 4 bulan sahaja. Tidak boleh lebih daripada itu, kerana selepas 4 bulan ini akan dibawa ke mahkamah dan qadi boleh memutuskan bahawa sang suami boleh menceraikan isterinya atau perlu menceraikan, perlu memberi talak kepada isterinya. Atau kalau suaminya tidak hadir, dan isteri boleh meminta khulak daripada qadi. Jadi soalannya sekarang, tak kiralah sama ada dia buat beberapa kali, 10 hari ke, kemudian dia bersama, kemudian bulan depan dia buat lagi perkara yang sama.
dia tinggalkan isterinya selama 2 minggu. Jadi semua ini kalau dikumpulkan hanya 40 hari saja boleh buat demikian. Selepas itu suami perlu menceraikan isterinya atau isteri boleh menuntut khulak. Khulak faham kalau dari pihak lelaki itu dikatakan talak. Lelaki menceraikan isterinya itu dikatakan talak. Kalau wanita pula menceraikan suaminya, isteri atau menceraikan suaminya itu dipanggil khulak. Jadi kalau dah berlaku seperti ini, dah lebih 40 hari, sama ada suami perlu memberikan talak atau suami tidak hadir atau gaib atau hilang ke mana-mana, isteri boleh meminta khulak di pejabat qadi, di mahkamah. Kemudian tapi kalau fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim, dan jika mereka bersama-sama ada kefahaman, ada memahami antara satu sama lain, mau bekerjasama, mau bertaubat, mau berdamai, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu pun Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi mereka boleh kembali kepada isteri-isteri mereka. Tapi tak boleh buat perkara ini lebih daripada 40 hari. Kalau lebih 40 hari, nanti di ayat yang seterusnya Allah Ta'ala akan jelaskan. Maka perlu berlaku talak di situ. Ini kembalilah kepada pelajaran yang semalam, kemarin kita belajar. Allah Ta'ala la yuakhizukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah Ta'ala tidak akan memegang sumpah-sumpah yang main-main, sumpah-sumpah yang main-main atau dalam keadaan marah atau dalam keadaan tak sedar. Jadi sumpah-sumpah itu tidak berlaku dan mereka boleh kembali. Tapi ada tempohnya. Selama 4 bulan sahaja. Jadi dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, Islam telah menjelaskan pelajaran ini. Kalau kita lihat zaman sebelum Islam, wanita-wanita itu tidak mempunyai hak. Kalau mereka ditinggalkan suami, itu mereka tergantung-gantung. Tak tahu nak ke mana, nak bersama suami tak boleh, nak pergi ke nikah dengan orang lain pun tak boleh. Jadi tergantung. Jadi hal ini, perkara yang ini, Allah Ta'ala telah meletakkan hentian di situ. Tak boleh berlaku seperti itu lagi. Hak wanita itu, mereka juga kalau ditinggalkan selama 40 hari, mereka boleh meminta khulak di mahkamah. Okey. Baiklah, kita teruskan pada ayat seterusnya. Wa in azamut talaqa fa innallaha wa dan in jika azamu mereka dah berazam atau bersungguh-sungguh at-talaq ke arah talak, bercerai, fa maka inna sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Jadi maksudnya di sini, dan apabila masing-masing atau mereka tadi telah berazam untuk melakukan penceraian, maka Allah Ta'ala maha mengetahui, maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi di sinilah bermulanya Allah Ta'ala menjelaskan yang talak tadi. Tadi itu tergantung tadi kan di ayat yang di atas tadi. Tapi di sini kalau kata betul dah lepas 40 hari atau dah memang betul-betul berlaku talak. Kan sebab tu dikatakan wa in azamu, apabila bersungguh-sungguh disebabkan keadaan yang dah sangat terpaksa, sebab dikatakan wa in azamu, dah telah berazam, keadaan dah terpaksa untuk berlakunya talak, maka boleh Islam mengizinkan. Kita tidak memaksa untuk meneruskan hubungan suami isteri yang seperti itu kalau dah tak ada kesesuaian lagi di antara keduanya, yang hanya ada permusuhan dan kebencian, maka Islam mengizinkan talak. Walaupun talak itu perkara yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun Allah Ta'ala mengizinkan. Tapi kita harus menjaga hak-hak
dalam bercerai itu nanti. Itu seterusnya akan rangkuman dia nanti pada sampai ayat dan seterusnya nanti. Sebab itu Allah SWT di sini sebutkan Sami'un Alimun. Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi janganlah kita membuat yang tidak senonoh kepada kaum wanita, sebab suara-suara mereka apabila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Dan kenapa kita menceraikan isteri kita? Apa sebab? Sebab tu Allah Ta'ala di sini Allah Ta'ala memberi peringatan. Allah Ta'ala Sami'un, Allah Ta'ala Maha mendengar. Alimun, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kenapa kita nak menceraikan isteri-isteri kita? Kenapa kita nak memberikan talak kepada isteri-isteri kita? Apa sebabnya? Kalau bukan sebab yang munasabah, Allah Ta'ala memberi peringatan bahawa Allah Ta'ala Maha mendengar dan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah Ta'ala tahu apa niat kita, apa rancangan kita. Walaupun diizinkan untuk memberikan talak. Baiklah, ayat yang seterusnya. Wa dan al-mutallaqatu, perempuan-perempuan yang telah diceraikan. Itu maksudnya al-mutallaqatu, perempuan-perempuan yang telah diceraikan, yatarabbasna, maka harus menahan mereka dengan anfusihanna, dengan jiwa mereka, maknanya keadaan mereka, diri mereka itu, salasa, 3 kuru'in, 3 kuru. Jadi ada beberapa pendapat dalam tafsir nanti pun ada setengah sahabat mengatakan bahawa kuruk ini yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW iaitu 3 kali haid. Dan ada juga yang beberapa orang sahabat menyatakan bahawa mereka pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan kuruk itu bermaksud apabila telah suci, telah habis haid, telah bersih, dalam keadaan tuhur, dalam keadaan suci. Kemudian Ibnu Arabi, dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertanyakan apakah maksud kurung ini. Sebab ada sebahagian pendapat kata haid, masa haid 3 kali haid, ada yang pendapat mengatakan 3 kali suci. Jadi beliau setelah berdoa mendapat mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan bahawa kedua-duanya betul. Kedua-duanya pun betul sebenarnya. Tapi yang lebih Rasulullah SAW dalam mimpinya mengatakan, Rasulullah SAW menyatakan yang sebaiknya, yang kelebihannya kepada 3 kali suci. Itu Ibnu Arabi yang pernah mendapat mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini ada dalam tafsir Kabir. Wa dan la, tidaklah, yahillu, tidaklah halal, lahunna, bagi mereka wanita-wanita itu, untuk yaktumna. Ini daripada katama, fil mudhari daripada katama, maksudnya mereka menyembunyikan apa-apa, khalaqa, fil madhi, yang telah diciptakan Allah apa yang Allah Ta'ala telah ciptakan, fi, dalam, arhami, dalam rahim, hinna, dalam rahim wanita tadi, mereka wanita itu tadi. In, jika kunna, mereka itu yu'min, beriman, bi, dengan Allah, wa, dan al-yaumil, pada hari akhirat. Wa, dan bu'ulatu, suami-suami, hunna, mereka wanita-wanita tadi, suami-suami mereka wanita-wanita itu, ahakka, lebih berhak, bi, dengan raddi maknanya kembali atau merujuk, raddihinna, merujuk dengan mereka wanita-wanita itu tadi. Fi, dalam, zalika, dengan demikian itu, in, jika aradu, mereka berirada atau mereka
mempunyai kecenderungan islahan untuk mengadakan kebaikan. Wah dan la bagi hunna, mereka-mereka wanita. Ini menunjukkan kepada wanita-wanita. Kalau hum laki-laki, hunna iaitu wanita-wanita. Mereka misla sama seperti allazi yang ala ke atas hinna ke atas wanita-wanita itu tadi bi dengan al-ma'ruf dengan perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Wah dan li bagi al-rijal bagi kaum laki-laki ala ke atas hinna wanita-wanita darajat ada satu darajat kelebihan. Wa dan Allah Ta'ala Azizun Maha Perkasa, Hakimun Maha Bijaksana. Jadi terjemahannya yang mudah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Ini dan wanita-wanita yang telah diceraikan, telah diberikan talak, maka perlu menahan mereka di sisi kamu selama 3 quru'. 3 quru' tadi kita dah sampaikan, boleh bermaksud haid ataupun boleh bermaksud setelah suci. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Jadi tidak wajar, tidak halal bagi mereka wanita-wanita itu menyembunyikan apa-apa yang Allah Ta'ala telah ciptakan dalam rahim-rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika mereka itu benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada hari akhirat. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biriddihinna fi dhalika in aradu islaha. Iaitu suami-suami mereka mempunyai hak untuk kembali kepada mereka di dalam hal yang seperti ini jika ingin mengadakan islah antara mereka. Walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi wanita-wanita juga itu sama seperti apa yang ada atas mereka untuk mengadakan perdamaian atau mengadakan kebaikan. Nanti saya terangkan tafsirnya. Walil rijali alaihinna darajat. Dan bagi kaum laki-laki ke atas wanita-wanita ada darajat, ada satu kelebihan. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Ta'ala itu maha perkasa, maha bijaksana. Jadi kita lihat kepada pokok permasalahan. Tadi kita dah bicarakan tentang talak. Sekarang Allah Ta'ala mengajarkan bahawa untuk talak, kalau kita dah berikan talak, iaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Kita orang-orang wanita-wanita yang telah diceraikan itu kita perlu menahan mereka selama 3 kali quru'. Jadi ini ada hikmahnya. Allah Ta'ala mengajarkan supaya suami itu mempunyai tempoh untuk berfikir. Untuk berfikir panjang. Kerana apa? Kalau dalam masa 3 kali suci nanti, manalah tahu kebetulan isterinya itu sedang mengandungkan anaknya. Jadi mungkin mereka boleh kembali merujuk kerana memikirkan masa depan anak-anak mereka nanti. Jadi mereka ada tempoh untuk itu. Kalau ada rasa cinta lagi kepada isterinya, jadi dalam tempoh itu boleh merujuk kembali kepada isteri. Maka itu Allah Ta'ala mengajarkan kena tunggu. Kena menahan diri selama 3 quru'. Kalau selepas itu, kalau dah betul-betul dah berazam untuk bercerai, ya silakan. Tapi kalau dalam tempoh itu ada satu tempoh yang sangat panjang untuk kita memikirkan kembali, untuk merujuk kembali. Apatah lagi kalau dapat tahu dalam perut isteri tadi ada kandungan. Jadi peluang untuk kembali itu sangat terbuka luas.
Kemudian wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan wanita-wanita, isteri-isteri tadi pula, kalau katalah dia ada mengandung, dia tidak boleh menyembunyikan kandungan itu daripada suami. Apa yang Allah Ta'ala telah lahirkan, telah ciptakan dalam rahim mereka itu, mereka dilarang di sini Allah SWT menyembunyikan. Dia perlu menceritakan, perlu kabarkan, perlu beritahukan kepada suami. In kunna yu'minna billahi wal yawm. Jika mereka benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada hari akhirat. Jadi ada yang pernah terjadi bila mereka dah bercerai, tapi bila si isteri tadi mengandung, pihak keluarga pula masuk campur. Dia kata, biarkan dia perceraian ini, dia dah tak suka dengan kau, dia dah benci dengan kau. Jangan beritahu dia bahawa kau ni mengandung. Ada campur tangan daripada pihak luar, sehingga kan sang isteri tadi tidak memberitahukan kepada suaminya bahawa dia itu mengandung. Kalau dia tahu, mungkin suami tadi akan mau merujuk. Tapi kerana ada pihak luar yang campur tangan, yang sengaja menyembunyikan anak dalam kandungan itu, maka pencarian itu pun terus terjadi. Maka di sini Allah Ta'ala melarang. Kalau kata ada dalam rahim itu ada kandungan, ada janin yang akan dilahirkan, maka kita tidak boleh sembunyikan. Jika kita benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada hari akhirat. Siapa pun tak boleh masuk campur. Keluarga pun tak boleh masuk campur. Isteri perlu beritahu kepada suami bahawa dia sedang mengandungkan anaknya. Kemudian wa bu'ulatuhunna ahaqqu biriddihinna fi dzalika in aradu islaha. Jadi suami-suami tadi, suami-suami mereka, wanita-wanita itu mempunyai hak untuk kembali dengan keadaan kalau mereka mahu mengadakan islah di kalangan mereka, di antara mereka. Jadi suami berhak tahu kalau kata ada kandungan ke atau tidak ada kandungan ke. Jadi suami mempunyai hak untuk kembali kepada isterinya dalam tempoh 3 kali kuruk tadi. Jadi ini pun pelajaran bahawa tidak boleh ada campur tangan. Siapa pun tak boleh campur tangan. Kalau suami kata dia ingin kembali kepada isterinya, Allah Ta'ala membukakan jalan kepada mereka bahawa boleh, dibenarkan. Dikatakan aradu islahan, untuk mengadakan islah, untuk berdamai. Siapa pun tidak boleh masuk campur, siapa pun tak boleh menghalang. Suami mempunyai hak untuk kembali kepada isterinya. Okey. Walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'ruf, dan wanita-wanita juga, mereka juga sama mempunyai hak ke atas suami dengan perkara yang ma'ruf. Sebagaimana suami mempunyai hak ke atas isteri dan perlu dijaga, yang perlu dipelihara, begitu juga isteri-isteri juga mempunyai hak ke atas suami yang perlu dipelihara dan yang perlu dijaga. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan dalam ayat ini bahawa masing-masing mempunyai hak. Suami pun kalau dia kata dia ada hak, isteri pun dia pun ada hak sebenarnya dalam hal yang makruf. Dari segi manusiawi mereka pun ada hak. Kalau kata suami nak talak, isteri pun boleh. Dia pun boleh bagi khulak. Banyaklah suami sebagai ketua keluarga yang memberi nafkah, memberi perlindungan, menjaga. Jadi isteri juga mempunyai hak untuk menjaga harta benda, menjaga nama baik keluarga, memberi didikan kepada anak-anak, itu semua dikira. Kemudian maka itu Allah Ta'ala tambah lagi walir rijali alaihinna darajat, dan bagi kaum laki-laki itu dia ke atas wanita mereka ada satu darajat. Ini pelajaran kita lihat bagaimana sangat cantik. Bahawa dari segi manusiawi, suami ke isteri ke, mereka mempunyai hak yang sama. Suami mempunyai hak ke atas isteri, isteri pun ada hak ke atas suaminya dari segi manusiawi. Tapi di sini Allah Ta'ala lebihkan kaum laki-laki lebih daripada wanita. Dari segi manusiawi mereka sama. Tapi dari segi pengurusan, Allah Ta'ala telah lebihkan laki-laki daripada wanita. Ini digambarkan dalam ayat ini.
Dari segi pengurusan, laki-laki memang dia yang akan memikul tanggungjawab ini untuk mengatur, mengurus rumah tangganya. Jadi ini yang sebenarnya yang perlu kita ikuti. Dari segi manusiawi, dari segi hak tadi semua sama. Sebagaimana contoh kalau kita lihat seorang hakim. Seorang hakim dengan semua yang lain dari segi manusiawi mereka sama. Kan? Perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal dan sebagainya. Hak-hak apa pun mereka boleh dapatkan daripada kerajaan. Dan kalau hakim itu mengajarkan jangan kamu berlaku zalim, dan dia juga tidak boleh berlaku zalim. Tapi dari segi jawatannya sebagai hakim, dia ada kuasa ke atas orang-orang bawahannya, petugas-petugasnya, kerani-kerani di ofisnya. Dia ada kuasa. Sama juga lah dari segi di sini pun, dari segi manusiawi, lelaki dan wanita atau suami dan isteri sama saja. Tapi dari segi ke ni, pengurusan, laki-laki lebih daripada wanita. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala telah ciptakan. Fitrat yang Allah Ta'ala telah bentuk dalam diri manusia ini, bahawa suami layak untuk menjadi pengurus rumah tangga. Jadi kalau kita lihat, kalau dalam rumah tangga itu, kalau si isteri yang mengambil alih tugas, menguruskan rumah tangga, lihatlah, akan terjadi macam-macam masalah. Kita laki-laki walaupun duit tak banyak, tapi jangan kita bagi isteri kita menguruskan duit kita. Biar kita sikit pun kita urus sendiri. Jangan biarkan isteri-isteri yang mengawal wang-wang kita itu akan menjadi lain nanti. Apabila pihak isteri dah mengambil pengurusan dalam rumah, itu dah jadi lain nanti. Sebaiknya kaum laki-laki yang bertanggungjawab dalam menguruskan rumah tangga, management. Tapi dari segi hal lain, pendidikan kepada anak, siapkan makanan, minum, itu memang pekerjaan isteri. Nanti siapa yang nak tanyakan lagi boleh tanya. Ini secara kasarnya yang ayat ini diterangkan bahawa Allah Ta'ala dah beri kelebihan kepada lelaki untuk menjadi pengurus dalam rumah tangganya. Kemudian Allah Ta'ala tambah lagi, Wallahu azizun hakim. Allah Ta'ala tu maha perkasa, maha bijaksana. Lihat bagaimana walaupun kaum laki-laki telah diberikan kelebihan, tapi ini tidak bermakna mereka boleh berbuat suka-suka hati ke atas isterinya, menganiaya atau menindas isterinya. Sebab Allah Ta'ala ingatkan bahawa walaupun mereka lebih daripada kaum wanita, tapi atas pada manusia itu, suami itu, Allah Ta'ala lagi perkasa, aziz. Allah Ta'ala lagi perkasa ke atas mereka. Dan hakim, Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Kalau kita buat aniaya, berlaku tidak adil kepada isteri-isteri kita, Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kelas kita pada hari ini dulu. Dan sebenarnya untuk perkara cerai ini masih panjang lagi. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas akan datang nanti. Alhamdulillah, memang luar biasa sekarang ini. Kalau kita lihat dalam mazhab agama-agama lain, mereka tidak jelas dalam memberikan hak kepada wanita. Cuma apabila datang Islam, Islam mengajarkan jelas bahawa wanita pun ada hak-haknya. Kewajipan-kewajipannya pun diterangkan. Kalau mazhab lain, agama lain, mereka tidak jelas. Cuma baru-baru inilah, setelah Islam merungkai, menyebar luaskan pelajaran ini, barulah dunia moden hari ini menegakkan bahawa perlu ada hak-hak kepada wanita. Mereka buatlah macam-macam undang-undang untuk menegakkan hak-hak wanita. Tetapi Islam di awal lagi telah berusaha untuk menegakkan hak-hak wanita. Seperti dalam beberapa ayat dalam pelajaran ini, dan banyak lagi pelajaran yang akan datang nanti. Jadi untuk hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.